Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Harapan saya semoga semua murid-murid sihat, okay? Semua murid sihat dan dapat mengikuti kelas kita pada pagi ini, okay? Okay, yang pertama, okay? Apa yang kemahiran yang kita nak belajar hari ini adalah, okay? Okay, nampak paparan saya tunjukkan? Okay, saya nak nampak tak apa yang saya tunjuk di sini? Ada modul ni, nampak tak? Buka suara, buka suara. Nampak. Ada modul minggu 5 dan 6 ni. Okay. Satu lagi ni. Nampak apa yang buku teks nampak tak? Nampak. Okey. Senang. Okey. Jadi hari ni kita nak belajar berkaitan dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Bila ada soalan daripada guru kamu berkaitan dengan sesuatu, macam mana kita nak nak bertutur lah. Okey, nak memberi jawapan secara spontan. Okey. Secara kalau tengok sini, mendengar dan bertutur, ya. Cikgu, saya ada buat yang sikit. Yang mana? Saya ada buat sikit. Yang buku surat yang tu. Okay. Nanti dengar dulu saya tunjukkan. Okey. Nanti kita boleh buat sama-sama nantilah. Okey. Sebagai panduan. Okey. Jadi kita nak selesaikan yang ni hari ni. Okey. Ni ada Hadif dan rakan-rakan telah mengikuti lawatan sambil belajar ke Perpustakaan Negara. Di pintu masuk perpustakaan tersebut terdapat informasi pengguna. Okey. Informasi ni maknanya ada ditampalkan di situlah. Ditampal di situ, awak baca. Okey, kemudian dia ada tunjuk di situ ada zone. Okey. Ada 4 zone. Cuba baca zone yang pertama. Sama-sama kita baca zone yang pertama. Zone kanak-kanak. Okey, seterusnya adik Zahra, zone zone apa? Zone interaktif, betul? Okey, seterusnya kita ada zone pembaca. Okey, kemudian yang keempat Pembaca. Zone kerja. Zone kerja. Tanya. Okey. Ada 4 zone. Zone kanak-kanak ada e-buku kanak-kanak, ada laman web, ada portal pendidikan, ada dilengkapi beberapa tablet terkini. Okey. Kemudian kita ada zone interaktif, e-surat khabar, e-majalah, okey. Zone pembaca dan zone kerja. Okey. Sekiranya ada cikgu bertanya di sini. Okey, kita bacakan Hadif hendak kamu hendak ke bahagian mana? Hadif pun jawab, saya hendak ke bahagian kanak-kanak. Tengok bahagian kanak-kanak dekat atas ni. Okey. Kerana muka surat 13. Okey. Dah. Dekat paparan ni nampak tak muka surat 13 ni? Nampak. Nampak Nampak. Muka surat 13 dengan modul BM ni. Ada nampak Nampak. Nampak. Okey. Cuba. Okey.
Adik-adik jawab, saya hendak ke bahagian kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan usia saya. Betul? Okay? Jadi kita nak menjawab kepada orang yang seterusnya ni. Okay? Saya tak pasti nama apa. Okay? Tapi kita boleh bagi alasan lah. Okay? Boleh bagi sebab. Yang pertama ni. Okay? Adik siapa ni yang tepi ni? Dia akan jawab. Soalan gurunya tadi apa? Kamu hendak ke bahagian mana? Jadi orang yang kedua akan jawab. Okay. Saya sama juga dengan ayat tadi. Saya hendak ke bahagian bahagian kedua. Mana bahagian kedua? Sebut sama-sama bahagian kedua apa? Zon interaktif. Saya hendak ke bahagian zon interaktif. Betul? Okay. Kerana apa alasan kita nak pergi ke sana? Dekat sana ada surat khabar, ada majalah. Okay. Ada tablet juga. Tablet tu telefon lah. Telefon yang besar sikit tu. Okay. Tablet dipanggil. Apa alasan kita? Kerana saya dapat merujuk apa tu? Merujuk bahan-bahan apa yang disebut tu? Apa tu? Majalah, betul? Okay. Majalah dan surat khabar. Okay. Boleh dah. Dah dapat jawapan untuk yang orang yang kedua. Sebab dia nak pergi ke zon interaktif. Betul? Okay. Boleh baca sama-sama? Okay. Saya boleh baca sama. Saya hendak ke bahagian zon interaktif kerana saya dapat merujuk bahan-bahan majalah dan juga surat khabar. Majalah dan surat khabar. Okey, Tania, Izzat. Okey. Boleh yang pertama tu. Okey. Nanti awak boleh rujuk video semula lah nanti. Betul? Nanti saya akan masukkan video. Okey, awak boleh rujuk video semula. Okey. Okey, kita pergi orang yang kedua. Orang yang ketiga seterusnya. Okey. Orang yang seterusnya saya hendak ke bahagian yang ketiga bahagian apa seterusnya? Sama-sama. Zon membaca. Saya hendak ke bahagian zon pembaca. Kerana ada pelbagai kategori. Kerana ada pelbagai kerana ada pelbagai kategori buku digital. Buku digital. Okey. Sememangnya masuk ayat sikit. Sememangnya saya suka membaca. Nokta. Terdapat berapa tablet. Okey. Boleh? Irfan boleh baca kuat ni. Saya hendak ke bahagian zon. Bahagian zon
Pembaca. Kerana ada pelbagai kategori buku digital. Sememangnya Sememangnya suka membaca. Sememangnya saya suka membaca. Betul? Okay? Boleh masukkan sini membaca. Sememangnya saya suka membaca buku. Dia nak pergi ke zon sana sebab dia suka baca buku. Betul? Jadi di sana ada pelbagai buku digital. Betul? Okay? Okay, seterusnya. Yang keempat, orang yang keempat. Jawapannya sama. Saya hendak bahagian bahagian Kerja. zon kerja. Kerana dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja. Dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja. Tapi saya tak nak guna ayat ni. Saya tak nak guna ayat ni, tapi saya nak cerita, saya nak buat kerja sekolah, betul? Okay? Saya hendak ke bahagian zon kerja kerana ingin menyiapkan tugasan guru. Sebab gitu je. Boleh? Di sana terdapat banyak komputer. Di sana terdapat di sana komputer meja. Okay. Komputer. Okay. Komputer. Sebab dia nak menyiapkan tugasan guru dalam situ. Betul? Okay. Boleh. Okay. Mana yang tak sempat tu boleh rujuk video yang akan saya masukkan dalam ni. Okay. Semula nanti. Okay, guru. Boleh? Boleh. Okey, kita pergi bahagian yang kedua. Berkaitan dengan mari membaca. Betul? Okey. Muka surat berapa? Yang ni. Muka surat 14, betul? Okey. Untuk latihan yang ni, sambil-sambil awak dengar yang saya, awak boleh rujuk video yang akan saya sediakan nanti. Betul? Okey. Ada dekat-dekat tu saya ada buat link video. Okey, tapi tak apa, sama-sama kita ajar. Okey, sekarang kita nak membaca berkaitan dengan cerita ini. Okey. Hadif sedang membaca buku cerita kanak-kanak tentang masyarakat rama-rama yang bijak. Okey, Hadif membaca melalui e-buku di zon kanak-kanak tadi. Betul? Okey, ini cerita apa ni? Cerita rama-rama. Okey. Rama-rama ni pelbagai jenis. Ada warna merah, ada warna apa lagi tu? Ni warna apa ni? Kuning. Warna kuning. Okey. Boleh Izzat baca yang pertama? Jom kita. Jom kita mencari sarapan di ladang sana. Okey, ajak rerama biru kepada rakan-rakannya. Ajak rerama biru kepada rakan-rakannya. Jom kita mencari sarapan di ladang sana. Okey, dia terbang pergi ramai-ramai. Jadi nilai murni yang terdapat di situ adalah apa nilai murninya? Warna putih ni? Nilai murni. Setia kawan. Setia kawan. Setia kawan. Kenapa setia kawan? Okey, apa nilai murni tu? Setia kawan ke cikgu? Jawapan dia setia kawan ke? Yang ni apa ni dia punya nilai murni adalah setia kawan. Kata kunci dekat ayatnya adalah apa tu? Dia ajak kawan-kawan dia, betul? Betul.
Okey, kata kuncinya diajak. Maknanya dia tak tinggal kawan-kawannya nak pergi makan, nak pergi cari makanan, ajak kawan-kawan dia sama-sama. Betul. Okey. Seterusnya, baiklah. Kami juga sudah lapar. Lagipun petang semalam hujan turun dengan lebatnya. Betul. Kami tidak dapat mencari manisan daripada bunga-bunga di sana, kata Rerama kuning mewakili rakan-rakannya yang lain. Okey. Tadi warna biru, ajak yang warna kuning. Betul. Okey. Seterusnya, baca yang warna merah. Adik Zahra. Mereka pun terus Terbang bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki gunung. di kaki gunung. Berhenti. Apa ni berhenti? Sebab noktah tu, betul. Okey. Sambung. Apabila tiba di sana, keadaan sudah Berubah. Okey, saya ulang semula. Mereka pun terus terbang bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki gunung. Apabila tiba di sana, keadaan sudah berubah. Betul. Okey. Jadi kita nak bagi di sini apa nilai murni yang terdapat pada ayat warna merah. Kata kuncinya apa di sini? Yang mana satu kata kunci? Tadi kata kuncinya ajak Rerama biru. Sekarang bersama bersama-sama. Jadi bila bersama-sama ada warna biru, ada warna kuning Rerama, warna kuning, warna biru, warna merah, warna hijau. Itu apa nilai murni yang terdapat di situ? Nilai murni dia, jawapan nilai murni dia bersama-sama ke? Tak. Itu kata kunci. Okey. Nilai murni itu adalah apa nilai-nilai yang baik yang terdapat dalam cerita tu. Tadi setia kawan yang dekat situ tadi. Kalau ini sama-sama ni. Saya bagi contoh. Dekat masyarakat kita ada pelbagai kaum, betul. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Dia hidup bersama-sama. Itu semangat apa tu dipanggil? Semangat. Nilai murninya adalah semangat bermasyarakat. Sebut sama-sama. Semangat bermasyarakat. Nampak tu? Semangat bermasyarakat. Boleh tak? Okey. Okey, kita pergi perenggan yang ke seterusnya. Bunga-bunga di sini semakin sedikit. 2 hari lepas, keadaannya tidak seperti ini, kata Rerama biru. Betul. Okey, tidak mengapa selepas menghisap madu. Okey, Adik Irfan boleh baca yang seterusnya? Kita boleh menolak bunga-bunga ini menyebarkan debunganya ke sekitar kawasan ladang ini, kata Rerama merah. Okey. Tidak mengapa selepas menghisap madu kita boleh menolong bunga-bunga ini menyebarkan debunganya. Kata kunci untuk mencari nilai nilai murninya adalah apa tu? Menolong. Kalau nilai murninya kita boleh sebut apa? Okey. Kalau tolong menolong tadi kita tolong orang. Apa sikap-sikap apakah nilai murninya? Apa kita tolong orang? Maknanya baik. Baik apa kelas? Baik baik hati. Betul. Okey. Saya besarkan punya tulisan.
Nilai murninya adalah baik, Baik hati. baik hati. Baik hati. Baik Ah, hati. okey. Boleh? Boleh. Boleh adik-adik baca seterusnya. Ni, baiklah. Baca seterusnya. Baiklah. Baiklah, baiklah. Mari kita mulakannya bersama-sama. Ajar rama dengan Ah. Marilah kita mulakannya bersama-sama. Ajak derama biru. biru. Apa nilai murni yang terdapat di sini? Mari kita mulakan bersama-sama. Okey? Diajak kawannya buat sama-sama. Apa nilai murni tu? Menolong. Okey? Tolong menolong ataupun Menolong. bekerja sama. Boleh. Boleh tolong menolong pun boleh. Kerjasama pun boleh. Menolong. Okey? Bekerja sama. Betul. Okey? Kerjasama. Bekerja sama. Okey? Okey, seterusnya. Siapa nak baca? Adik Aisyah. Aisyah dah baca tadi? Mereka pun. Mereka pun boleh suara kuat. Mereka pun sibuk terbang ke merata-rata tempat. Di kawasan Di kawasan ladang tersebut. Di kawasan ladang tersebut. Beberapa minggu kemudian, ladang tersebut mulai cantik dan berwarna-warni dengan pelbagai jenis bunga. Bekalan menisan untuk mereka pun bertambah. Jadi nilai murni untuk warna merah ni, mereka pun sibuk terbang ke merata-rata tempat di kawasan ladang tersebut. Okey? Dia sibuk, dia pergi cari semua, dia buat semua dekat situ. Maknanya ini adalah satu perbuatan yang baik. Nilai murni ni adalah apa? Kalau murid dia buat semua, kerja rumah cikgu dia buat, itu menunjukkan dia seorang yang rajin. Jadi nilai murninya adalah Rajin. kerajinan. Kerajinan. Okey? Kerajinan. Okey? Alright. Okey, yang seterusnya, yang bawah ini, yang ni saya nak buat sendirilah. Ringkasan cerita ni. Okey? Apa yang awak faham tentang Ni salin atas ni semua dengan nilai murni dia. bukan salin. Ini ringkasan cerita. Tahu sinopsis ringkasan cerita ni. Awak ringkaskan cerita ni. Awak tulislah di sini. Macam kita buat buku nilam tu. Awak buat ginilah. Cerita ini mengisahkan tentang rama-rama yang pelbagai jenis rama-rama. Okey. Seorang reramu biru telah mengajak kawan-kawannya untuk mencari sarapan. Betul? Okey. Nanti awak buat sendiri ni. Boleh? Okey, cikgu. Okey. Alright. Okey, kita pergi lembaran kerja yang ketiga. Sebab minggu ini merupakan minggu untuk pendidikan sivik. Macam sejarah semalam, ada pendidikan sivik. Okey. Jadi saya nak terangkan sikitlah. Tajuk pendidikan sivik untuk tahun 4 bahasa Melayu adalah hormat menghormati. Okey. Tajuknya hak aku dan dia untuk tidak disentuh. Okey. Ini kemahiran pendidikan sivik kita ni. Bukan saya nak cerita okey, benda-benda yang tak patut, tapi ini kena belajar, kena tahu. Betul? Okey. Okey, labelkan 4 zon sulit pada tubuh kita. Okey. Ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Apa zon sulit yang pertama? Orang lain tak boleh sentuh kita. Okey. Terutamanya orang-orang asing. Okey. Orang-orang yang okey, yang kita tidak kenali.
Yang ke atas ni depannya apa? Bibir. Bahagian apa tu? Mulut. Bibir ataupun Mulut. mulut. Betul. Okey. Seterusnya bahagian apa? Dekat sini ni bahagian depan apa? Bahagian Dada. dada. Terutama perempuan. Betul. Okey. Untuk perempuan, jangan bagi orang sentuh dada kita, orang yang tak dikenali contohnya. Betul. Okey. Seterusnya, ini dia buat dekat belakang ni, belakang. Ini apa? Punggung. Punggung. Okey. Bahagian punggung. Okey. Seterusnya kat depan. Alat. Bahagian ehem. Betul. Ini kita panggil alat apa? Sulit. Alat sulit. Gitu. Okey. Jadi hari ni kita nak belajar ada 4 bahagian. Okey, ada 4 bahagian yang terdapat pada tubuh kita. Kita tak boleh bagi orang sentuh sembarang, betul? Okey, terutamanya orang-orang asing. Betul? Bahagian mulut kita. Okey, dia nak sentuh dada kita. Okey, nak sentuh punggung kita, kemudian nak sentuh alat sulit kita sebab benda itu merupakan hak peribadi seseorang. Betul? Okey? Jadi orang tak boleh sentuh. Kalau sentuh, kita kena buat sesuatu. Contoh yang kedua, lengkapkan peta buih berikut dengan 3 cara yang diperlukan jika seseorang yang tidak dikenali menyentuh zon sulit kamu. Okey, menyentuh zon sulit kita. Pada suatu hari, seorang yang tidak dikenali cuba menyentuh zon sulit saya. Apakah yang perlu saya lakukan? Yang pertama, perlu buat apa? Report kepada ibu bapa. Okey. Laporkan kepada ibu bapa. Betul? Okey. Boleh. Yang pertama boleh. Laporkan kepada ibu bapa. Betul? Laporkan kepada ibu bapa. Okey. Ataupun guru boleh. Lagi? Laporkan kepada ibu bapa. Laporkan yang pertama, lapor kepada ibu bapa. Orang sentuh alat sulit kita, kita pun lapor kepada ibu bapa ataupun guru. Lagi, apa nak buat? Lagi apa nak buat? Jerit. Betul. Tanya. Jerit apa? Minta tolong. Jerit perkataan. Apa? Jangan. Betul. Jerit perkataan jangan dengan kuat. Orang sentuh kita punya ni jangan. Okey, jerit dengan kuat. Betul. Tolong. Tolong pun boleh. Tolong. Dan yang lebih penting itulah jangan elakkan daripada dia, elak dia, betul. Okey. Gigit tangan dia. Meminta tolong. Tangan dia. Tepis tangan dia, betul. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga apa? Lepas kita jerit jangan, nak tunggu situ lagi. Agak-agak. Kita lari, betul. Okey. Lari. Apa tu? Lari dari tempat itu. Boleh. Okey. Ataupun lari dari tempat itu. Ataupun terus beredar pun boleh. Terus beredar. Lari dari tempat itu. Terus beredar ke tempat yang lebih selamat. Itu caranya. Terus beredar ke tempat yang lebih selamat. Jangan tunggu situ, betul. Terus
Terus beredar ke tempat yang lebih selamat. Di tempat YAN yang Ada 3 perkara tadi, betul? Ada 3 tindakan awak boleh lakukan. Ada orang sentuh bahagian sulit kita. Bahagian apa tadi sebut-sebut sama-sama? Ada 4 bahagian tadi. Mulut, 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 dada, dada, punggung, punggung, alat sulit. Betul. Sekiranya orang yang tak dikenali sentuh bahagian kita ni, dia nak cium mulut kita. Apa kita perlu buat? tumbuk. Tumbuk. Okay. Jerit perkataan. jangan, Jangan. Betul. Jangan. Kuat-kuat. Jerit. Kemudian terus beredar ke tempat yang lebih selamat. Ataupun pergi terus masuk dalam rumah. Betul. Dan terus buat report. Betul. Laporkan kepada ibu bapa ataupun Ibu guru. bapa ataupun guru. Kalau ada abang situ boleh report ke abang. Bukan kepada ibu bapa atau guru. Selain daripada guru, ibu bapa, abang, okay? Saudara Orang-orang wakil. dewasa lain pun boleh kita buat. Betul, kita laporkan pada dia. Okay? Okay? Supaya ada orang lain yang dapat bertindak untuk membantu kita. Betul? Okay? Jadi inilah yang kita belajar ini berkaitan dengan hak aku dan dia untuk tidak disentuh. Pendidikan sivik untuk bahasa Melayu hari ini lah. Okay? Okay? Jadi kepada murid-murid yang tak berkesempatan untuk bersama-sama dengan saya hari ini melalui sesi Google Meet kita pada pagi ini, diharapkan agar tonton video. Betul? Okay? Jadi jelas tak apa yang kita belajar hari ini? Okay? Kita belajar macam mana nak bila orang bila ada pertanyaan kita nak menjawab soalan. Okay? Kemudian kita belajar berkaitan dengan memberikan apa tadi? Nilai-nilai murni dalam cerita, betul? Okay? Nilai murni itu adalah nilai-nilai yang baik yang terdapat dalam cerita. Sebutkan saya nilai murni tadi apa yang kita senaraikan ada 4, betul? Yang pertama, semangat bermasyarakat. Betul? Yang kedua, baik hati. Yang ketiga, Baik hati bekerja sama. Dan last sekali, Kerajinan. dalam buku teks pun dia ada diberi tu, setia kawan. Betul? Okay? Jadi setakat itu untuk kita belajar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi masuk ke Google Meet kita pada pagi ini. Diharapkan, okay, jadi kerja-kerja ni simpan. Betul? Simpan elok-elok. Okay? Simpan elok-elok, nanti naik sekolah nanti saya akan pungutlah untuk penandaan nanti. Boleh? Okay? Jadi kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Okay? Jaga kesihatan, jaga SOP. Okay? Bila keluar rumah sentiasa basuh tangan. Okay? Jadi saya ucapkan terima kasih. Semua ucap terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Bye. Okay, bye. Terima kasih.